Hari Arafah itu hari Selasa. Jadi hari Selasa tu potong. Kalau di potong orang, bagi hari Khamis. Hari Rabu mereka hari Arafah. Jadi mereka itu hari Rabu mereka potong. Kita nak potong, kita ikut hari raya kita hari apa di Malaysia ni mungkin. Jangan duk canggah pula. Sebab kadang-kadang di Mekah dengan Malaysia raya dia tak sama hari. Kadang-kadang di Mekah raya hari Selasa, Malaysia raya hari Rabu. Habis tu kami nak puasa hari Arafah hari apa Ustaz? Jawab dia, tengok kita raya hari apa. Tak payah cara hadi Mekah tu, cara hadi Malaysia ni. Boleh faham tak? Oh, dah pun macam tu kau ceria Ustaz, sejak-sejak naik numpang. Boleh no, insya-Allah mudah-mudahan sama-sama ambil pengajaran. Nah, kita nak minta puasa sama-sama. Terutama sekali Yaumul Arafah tu. Siyamu Yaumul Arafah, puasa pada hari Arafah hari ke-9, yukaffiru sanatain. Dia akan padam 2 tahun dosa kita. Setahun dosa sebelum, setahun dosa selepas, Tuhan padam siap-siap. Siapa puasa hari Ashura akan dipadam dosa setahun yang lalu. Sebab tu kita nak minta hari-hari yang istimewa ni jangan tinggal sekalian. Tolonglah puasa hari Arafah dengan hari Ashura bila masuk bulan Muharram kelak. Boleh sekalian no? Selesai insya-Allah, mudah-mudahan sama-sama ambil pengajaran. Malam ni insya-Allah kita akan sambung balik pengajian kitab kita. Kita nak tengok tentang kitab peringatan di akhir zaman. Kita nak tengok beberapa lagi tanda-tanda kiamat yang digambarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan sama-sama ambil pengajaran insya-Allah. Malam ni kita nak tengok pada muka surat yang ke ada tanda muka surat 75 tajuk makanan minuman kan? Tajuk tu betul? Okey, baik. Malam ni insya-Allah kita telah selesai sekalian berbicara berkaitan dengan apa yang terjadi pada iman manusia. Kita dah tengok banyak sangat tanda dia. Wang dan harta benda. Kita dah cara sebelum ini manusia cari harta cara haram. Itu pun tanda-tanda kiamat negara. Al-Quran, hadis dan semayang. Kita dah cara apa jadi pada Quran, apa jadi pada hadis Nabi SAW, apa jadi pada semayang akhir zaman. Ulama dan pemerintah kita telah sebut. Kekacauan fitnah pun kita telah bicara. Mulai malam ini insya-Allah kita akan tengok pula tanda dari sudut makanan, minuman, pakaian serta kesenian. Apa jadi kepada makan, minum, pakaian dan juga seni pada akhir zaman. Mudah-mudahan sama-sama ambil pengajaran insya-Allah. Cuba buka muka surat 73 dulu sekalian. Kita nak tengok gambaran secara umum dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari awal lagi telah berpesan kepada kita agar selalu waspada perkembangan dari masa ke semasa sebagai tanda-tanda ditutup pintu taubat. Nabi SAW sentiasa menggalakkan kita supaya prihatin dengan apa yang terjadi dalam masyarakat ini. Apa terjadi dalam dunia ini, apa terjadi pada perkembangan semasa, kena ambil peduli. Sebab kesemuanya itu menunjukkan tanda pintu taubat hampir ditutup. Kita dah cara pintu taubat hampir ditutup bila matahari terbit sebelah barat. Nak terbit sebelah barat, dia akan keluar tanda-tanda dia. Akan jadi perubahan yang kita tengok tak pernah jadi sebelum ini, sekarang jadi. Sebab itu kita kena ambil perhatian terhadap perubahan-perubahan. Baik. Yang dapat dikesan dari tanda-tanda akhir zaman yang berkait dengan makanan, minuman, pakaian serta kesenian. Malam ni kita nak tengok apa jadi kepada 4 perkara ni. Ya, mudah-mudahan sama-sama ambil pengajaran. Antara yang dapat disampaikan dalam penyusunan ini hal-hal yang berkaitan. Dalam tajuk ni dia akan bicara antaranya dihalalkan arak. Itu tanda kiamat lah. Arak halal ni maksud dia bukan halal semua orang boleh minum, tak sekalian. Maksud dia dilegalkan. Apa kita panggil? Disahkan dari sudut undang-undang. Kalau ada lesen boleh berniaga. Ada lesen boleh jual. Ada lesen boleh minum. Boleh buka kedai habis orang minum. Tapi kalau tak ada lesen tak boleh buat apa. Buat salah. Ni yang kata dihalalkan arak tu maksud dia sekalian. Bukan kata arak orang bukan kata halal arak. Ada arak orang bukan kata haram. Orang kafir pun tahu arak tu haram. Tapi halal di sini maksud dia diberi lesen. Ada tak ada? Dengar bunyi arak diberi lesen pun pakat senyap dah sekalian. Pasal tanda tu keluar di Malaysia. Ya kan? Bukan Malaysia di Asia Tenggara ni, Malaysia di Eskimo. Itulah tanda yang pertama. Yang kedua, perzinaan banyak. Yang ketiga, pakaian daripada sutra. Maksud dia manusia memakai pakaian daripada sutra. Tanda akhir zaman, kamu akan tengok ramai orang kaya pakai pakaian sutra ni. Ada tak ada? Kenyah.
Yang keempat, kita akan tengok munculnya alat-alat muzik. Nanti kita tengok satu-satu. Yang kedua, kita akan tengok dari sudut riba. Riba, Allah Akbar. Yang ketiga, segala macam pakaian, minuman dan makanan yang dihalalkan. Maksudnya di sini kita akan tengok tanda akhir zaman, manusia dimakan semua dia tibai. Minum semua dia minum. Dia tak cerah halal haram dah, dia kira minum dia. Pakaian apa dia nak pakai, dia pakai. Halal haram belakang kira. Itu tanda akhir zaman. Nanti kita tengok kaum yang mengambil makanan dengan mulut, tu pun tanda kiamat. Kamu nak tengok tanda kiamat, ada manusia memakan makanan tetapi menggunakan mulut, tidak menggunakan tangan seumpama manusia. Dia manusia tapi dia makan seumpama haiwan. Mulut dia bergerak ke arah makanan. Ada tak ada Ustaz? Nanti kita cara tanda ni keluar seketul-seketul dia lah. Muzik-muzik dan penyanyi serta terjadi bencana alam, tu pun tanda kiamat. Pemuzik dan penyanyi menjadi seperti babi dan kera. Ni lagi. Bukan maksud jadi babi kera tu berubah-ubah lah, tak lah. Tapi sikap mereka, akhlak mereka, perbuatan mereka, gaya mereka nampak serupa binatang. Nanti kita tengok ada tak ada, nanti kita tengok. Lenyapnya ilmu, bertambahnya minuman keras dan zina dalam masyarakat, itu tanda kiamat. Nanti kita bicara. Laki-laki serupa wanita, wanita menyerupai lelaki. Lagi sini. Tadi saya mengajak tajuk pakaian sekat. Kita minta ibu-ibu di belakang nak pakai baju t-shirt lengan pendek, boleh pakai, silakan pakai, tapi pakai dalam rumah sudah. Duk cakap sampah di luar, jangan pakai. Sidai baju di luar, jangan pakai. Sebab pakaian lengan pendek ni khusus untuk orang lelaki sahaja. Bila di luar rumah, orang perempuan nak pakai lengan pendek dalam rumah, luar rumah pakai lengan panjang. Tu baju-baju kelawang, so duk pakai sangat luar rumah. Ni duduk depan rumah, duduk sembang dengan kawan, duduk sembang dengan jiran, pakai baju kelawang. Sedangkan baju kelawang ada setengah sampai sekerak ni berkilan. Diangkatnya tu nampak habis dalam. Ni yang tak tahan, ayah-ayah main mengaji, bini kita pakai baju kelawang, tu tak tahan. Duduk dalam rumah pakai habis lah, tak ada masalah. Ni masalah bila dia berada di luar rumah. Faham ni? Macam duduk pakai dah nampak kaya. Tak apalah, balik abang kita sama-sama lah insya-Allah. Nanti kita akan tengok tajuk tu. Kemudian di antara tanda kiamat, lebih senang mendidik anjing daripada mendidik anak sendiri. Bahasa mudah kita sebut, didik binatang lebih mudah, jaga binatang lebih mudah daripada jaga anak sendiri. Itu tanda kiamat kita. Ya, dan terjadi perbuatan-perbuatan keji. Nanti kita akan tengok. Inilah yang akan kita pelajari dalam tajuk makan, minum, pakaian dan kesenian. Baik, selesai. Cuba kita tengok yang pertama sila. Okey. Di antara tanda kiamat, dihalalkan arak, zina, pakaian dari sutra dan alat-alat muzik. Cuba kita tengok sama-sama hadisnya. Liyakunanna min ummati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra. Nah, hirra wal harira, apa betul bagi? Nah, dia maf'ul yang kedua lah, maf'ul yang kedua, maf'ul yang pertama mansub, harrun sutra, wal harira pun sutra juga. Nah, apa betul bagi ya? Baik. La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-harra, wal harira wal khamra wal ma'azifa, atau kama qala, hadis riwayat Imam Tabrani. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya nanti akan benar-benar terjadi, akan ada satu kaum daripada umatku yang mengatakan halalnya zina, halalnya sutra, halalnya arak, dan halalnya alat-alat muzik. Itu hadis yang pertama. Sekali kita tengok uraiannya. Hadis yang kedua pula. Sabda Nabi SAW, la tastahilanna ta'ifatun min ummati al-khamra bismin yusammunaha iya, atau kama qala. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sesungguhnya nanti akan ada satu golongan daripada umatku yang menganggap halal minum arak dengan memberikan nama yang lain, dengan menukar bentuk. Maksudnya dia menamakan arak dengan nama-nama yang lain, Carlsberg, bir, Heineken, lagi apa kita? Nah, lebih kurang tu lah. Padahal intinya tetap itu juga, sesuai dengan nama yang dikehendaki. Dua, selesai. Hadis yang ketiga.
la yashrabanna unasun min ummati al-khamra wa yusammunaha bighairi ismiha wa yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azif wal mughanniyat yaqsifu Allahu bihimul ardu wa yaj'alu minhumul qiradata wal khanazir. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah kama qala. Sesungguhnya akan ada beberapa orang daripada umatku yang minum arak. Khamar tu maksudnya minuman yang memabukkan. Kita terjemah arak. Hadis ni masuk sekali je lah nah. Ayat 2 ketum tu masuk sekali ni. Masuk sekali tak? Kalau ayat 2 ketum sekadar ayat dia saja Ustaz, rebus daripada daun, tu tak termasuk dalam ni. Tapi kalau campur dengan tik lembu, campur dengan ubat nyamuk, campur dengan apa, dia masuk dalam hadis yang kita bincang malam ni. Ya? Baik. Akan ada beberapa orang daripada umatku yang minum arak. Mereka namakan dengan nama yang lain selain daripada nama arak. Nama macam-macam. Kepala mereka dilalaikan dengan bunyi-bunyian, yakni muzik serta nyanyian. Bahasa mudah, kepala duk fikir apa? Lagu. Itu aja. Maka Allah akan tenggelamkan mereka ke dalam bumi, satu, dan menjadikan mereka seumpama kera dan juga babi. Allahu Akbar sekalian. Baik, 3 hadis yang kita baca sebelum ini nak menggambarkan tentang satu tajuk yang cukup besar, arak. Tiga hadis menyebut berkaitan dengan arak. Baik, cuba kita tengok huraiannya sama-sama sekalian. Baik. Daripada hadis-hadis di atas menjelaskan tanda-tanda hari kiamat tiba dalam masyarakat Islam. Kamu boleh tengok bila kiamat hampir tiba, terdapat meluasnya minuman keras dan juga zina. Di samping itu juga masyarakat menghalalkan yang haram, iaitu zina dan minuman keras. Bukan setakat ada banyak zina, ada banyak minuman keras, tapi masyarakat juga mula menghalalkan zina, menghalalkan minuman keras. Cara halalkan Ustaz, manusia minum, tak peduli halal haram, boleh jadi. Dari sudut kerajaan, dia bagi lesen, siapa nak minum arak, boleh nega, boleh jual, tak ada masalah. Ada lesen, halal, tak ada lesen, haram. Lah jadi. Zina Ustaz, pun serupa juga. Lah ni orang buat zina sekalian, tak ada masalah, buatlah mana pun. Hak nega apa Ustaz? Ada lesen, tak kena 1000. Tak ada lesen, baru kena. Hak duk tengok dalam surat khabar tu banyak, tak ada lesen sekalian. Ada apa GRO kena cukup pada Vietnam, pada Thailand, pada China. Kita tengok dalam TV tu kan, hak kena cukup tu segak-segak. Tengok je lah. Tak tengok, saya seorang je lah tengok nampak dia mana. Kita tengok segak-segak je lah. Sebab apa kena cukup? Banyaknya berniaga, tak ada lesen. Hak ada lesen, tak diganggu. Ni yang Nabi SAW gambarkan tu lah ni. Masyarakat mula menghalalkan zina dan minuman keras. Sini ada 7-Eleven. Kawasan Sungai Dua dah. Baru masuk tengok je lah. Kita nak minta maaf je lah no. Saya tak sebut 7-Eleven di Sungai Dua ni. Tempat lain je lah. 7-Eleven tempat lain sekarang dah ada arak dalam TI. Kita nak minta tolong hak mengaji ni jangan beli di 7-Eleven. Tak usah masuk lah, tak usah beli lah. Hak isap rokok pun tak usah duk beli lah 7-Eleven. Walaupun rokok tu pun haram betul lah. Tapi hak isap rokok suruh belilah rokok di 7-Eleven. Sebab dalam 7-Eleven tersebut jual arak. Okay. Kalau masuk beli dah. Kalau masuk bit delima orang tempoh tu tak apa. Boleh faham ke lah no? Pasal kawasan ni ada satu kawasan kan, ada 7-Eleven, suruh pergi dengarlah. Suruh pergi dengarlah. Nah, bukan kata kita marah kat tokey dah bilang, tapi bila ada arak tak sah. Siapa yang ada anak kerja kedai 7-Eleven duk berniaga, kita cadangkan boleh bagi nasihat pada dia, suruh berhenti je lah. Tapi kalau dia rasa payuh nak kerja lain apa semua, tak apalah. Tapi kalau boleh bagi tahu lah pada dia, suruh berhenti tu. Sebab yang mana terlibat dengan arak pasti je lah tak ada barakah. Kalau berniaga sebutlah no. Pakai tahu lekau kat sini no. Kat tu. Tengok ngeri lagi lah. Kalau tak ada arak tak apa. Tapi setakat ni, setakat yang saya masuk ada. Abanglah setakat mana boleh. Minta tolong je lah. Baik. Begitu juga dalam masyarakat Islam, muzik-muzik yang bertentangan dengan syariat semakin berleluasa. Betul? Arak banyak, zina banyak, muzik telah. Ni mai ada seorang artis baru sekali. Indonesia. Artis tu artis lama tu. Agnes Monica. Lama dah dia tu. Dia buat lagu baru ni sekali. Allah Peduli. Ambil peduli je lah lagu ni. Dia buat lagu baru Allah Peduli. Dia Kristian.
Dia buat tajuk Allah peduli, dalam lirik dia sekalian bawah tu dia sebut kerana Allah adalah Jesusku. Nampak? Tapi orang dengar Ustaz, kenyah orang dengar. Dulu Madonna buat satu lagu sekalian. Lagu tu terang-terang puji Tuhan dia tu, Tuhan Yahudi dia tu, Om. Ayah yang mana tengok Hindustan, Om Shanti Om. Faham ke ni? Om tu sekalian, tu adalah nama Tuhan bagi masyarakat Hindu. Masyarakat Yahudi sekalian, orang Yahudi, Tuhan mereka pun nama Om juga. Fir'aun dulu sekalian, Tuhan matahari dia, nama dia Amore. Nama lain bagi Amore, Om tu juga. Lagu tersebut terang-terang sekalian, Madonna menyanyikan lagu tersebut untuk puji Tuhan dia. Tapi masyarakat kita mengingat tak faham sekalian, ambil lagu tersebut untuk menyanyi. Faham ni? Pasal apa jadi macam tu Ustaz? Sebab masyarakat akhir zaman dia obses, dia gila dengan muzik. Dia excited macam mana? Kalau rasa susah sekalian, ni boleh suri seorang-seorang ni, handset masing-masing, tengok lagu apa. Semua ada lagu. Tak ramai yang pakai bunyi nenek, tak ada sekalian. Semua ada lagu. Cuma gagah silent ni mana. Tu pun kan, dia minat dengan lagu. Kenduri telah. Masuk pasar raya, telah kan. Raya kalau tak ada lagu, Allah. Nampak tanda akhir zaman, masyarakat seumpama gila dengan muzik. Tak apalah, ambil pengajaran. Kalau muzik itu mengikut syariat, tak ada masalah. Tapi yang tidak mengikut syariat banyak hari ini, dan ramai orang kita pakai ikut belakang. Baik. Hadis menerangkan akan bertambahnya peminum arak dalam masyarakat. Sebab tu orang suruh buat hukum Islam. Boleh buat hukum Islam, orang yang minum arak kena sebat 40 sebatan. Tapi mengikut pendapat yang lain, ada yang mengatakan boleh sampai 80 sebatan. Orang minum arak kena sebat ni. Sebab kalau tak sebat, peminum arak akan bertambah. Sama macam pencuri. Tak kerak tangan Ustaz, insya-Allah kuih bertambah kecurian. Pencuri kuih banyak, hak kena curi, mangsa mencuri, lagi ramai kena dia. Kau ni bukan ada kawan kita demah pencuri kat Kampung Teluk. Tak ada. Tak tahu. Ni kat Kampung Teluk lah ni kan. Ada orang Kampung Teluk demah pencuri 3 orang, tapi 2 dah lari, seorang teruk kan. Tahu tak? Kau tak tahu kan saya silap maklumat kan macam mana. Tapi maklumat yang saya dapat ni dia kan. Yang mencuri tu orang kos ni juga, kampung ni juga, kat ni kan. Dan anak dia saya dapat maklumat duduk di Hospital Tanjung. Duduk di Hospital Tanjung, Roma. Main curi 3 orang, 2 orang sempat lari, seorang tak dan juga lah. Hak seorang tu kena demah tu. Tak tahu kan. Kau saya silap buat contoh. Tapi maklumat yang saya dapat macam tu pun kan. Dan budak tu yang kita nak sebut dia pasal dia duduk dekatlah dengan kampung saya tu. Tu yang saya tahu. Hak budak kena. Tak tahu. Ya cuba cari dulu, kalau saya silap saya minta maaf jelah. Kan takut maklumat silap. Tapi setakat maklumat kita dapat itulah. Budak tu koma di Hospital Tanjung. Depa demam dia balik pasal dia pencuri. Allahu akbar. Tak apalah kita nak sebut, nak cegah kecurian, dia kena kerat di tangan tu. Nakalan min Allah, sebab pencegahan datang daripada Allah. Arak pun serupa. Sebab akhir zaman peminum arak makin bertambah. Meluasnya minuman arak ini baik dengan cara rasmi maupun tak rasmi. Dengan cara rasmi, tengok jangan marah kat saya ni. Di mana kerajaan telah memberi izin perusahaan dan pemasaran minuman keras dalam masyarakat. Cara rasmi kerajaan bagi lesen. Kerajaan mana Ustaz? Kerajaan Malaysia. Abang-abang nak marah. Baik. Padahal mereka mengerti tentang bahaya minuman keras. Mereka tahu minuman keras kesan dia terhadap masyarakat. Mereka tahu, tapi bagi juga lesen. Alasannya dia kata orang bukan Islam nak minum. Orang bukan Islam nak minum boleh diberikan kebenaran, tapi boleh minum dalam tempat mereka sahaja. Tapi hari ni travel Bukit Bintang je lah. Ni angkat kursi krum letak tepi jalan. Wakak minum sekali dah habis minum perang lempak, kira Mekah lah boleh lempak pecah. Sekali minta sejak lagi minum tak ada habis lagi perang lempak. Habis tu pula jalan tu hoyang-hoyang. Tak dia travel je lah. Tengah-tengah duduk jalan pang kena lenggak masuk longkang je lah. Tidur situ je. Esok pagi baru jaga bangun balik. Pakat duk pergi suluh, kawan-kawan kita duk pergi suluh tengok lah. Semua jenis hidung penyek macam kita lah.
Orang Melayu banyak Islam. Hak duk minum, duk lenggah setiap malam tu orang Islam banyak. Faham ni. Tapi kita nak sebut, inilah yang terjadi hari ni. Punca dia Ustaz, kerajaan bagi lesen. Bila kita tanya pula pada pihak kerajaan, dia jawab mudah ya. Dia kata Ustaz, sumber pendapatan kerajaan. Nak kata apa? Cukai daripada penjualan arak tu Allah Akbar, cukup banyak. Cukup banyak. Di Malaysia ni antara yang terbanyak arak, judi, cukup banyak. Azalina Osman Said pernah membuat kenyataan dalam parlimen Ustaz waktu dia Menteri Pelancongan dulu Ustaz. Orang pernah tanya kepada beliau, pendapatan negara ni banyak dapat daripada mana? Dia jawab daripada pelancongan. Negeri mana yang banyak menyumbang pelancongan tersebut? Dia jawab Pahang. Pahang daripada mana banyak? Dia jawab Genting. Genting tu apa Ustaz? Judi. Tu yang terbanyak Alhamdulillah. Kita duk bayar gaji ke kita dengan kerajaan, yang itulah sumber pendapatan yang kita boleh ambil, tak ada masalah. Tak mahu cara tajuk tu, tapi boleh ambil. Tapi kita nak sebut datang pada situ yang paling banyak. Sebab tu bila kita makan duit seumpama tu, sila cuba perhati tengok apa jadi Ustaz. Kesan dia tetap ada walaupun dari sudut hukum halal. Dari sudut hukum fiqh, rezeki yang kita dapat, pihak yang ketiga yang ambil duit halal. Pihak pembayar kasino ataupun tempat judi tu, duit dia haram. Kerajaan yang ambil tu Ustaz, tanggung. Dia bagi kepada pihak yang ketiga, kita yang dapat, kaki tangan kerajaan yang dapat gaji, halal, tak ada masalah. Dari sudut hukum fiqh. Baiklah. Tapi dari sudut tasawuf dia ada kesan. Dia ada kesan. Untuk perkembangan anak, dia ada kesan. Untuk hati manusia, dia ada kesan. Untuk bab takut kepada Allah, kesan khauf, ar-raja, semua tu ada kesan. Tapi benda tersebut kita tak upayalah. Sebab sumber pendapatan kita datang daripada situ. Sebab je lah. Tu kata susah lah. Nak kata susah, bini saya apa kerja kerajaan. Ayah-ayah pergi bayar zakat, guna duit yang dapat daripada kerajaan, dapatkan zakat. Zakat bayar gaji saya. Rupa. Kali dengan sahabat sedang. Sama kami kan. Nampak. Bila sistem kita tu salah, Alhamdulillah, tengok dia ambil Nabi semua hari tu. Tapi nak buat macam mana? Kerajaan menghalalkan juga arak semata-mata untuk mendapat cukai yang besar. Terima lah, kita nak buat macam mana? Siapa suruh mengundi dia hari? Yang Allah. Baik. Mereka tidak memikirkan bahaya yang akan menghancurkan akal dan moral. Padahal akal dan moral hidup manusia. Tu ayat tu diulang balik ya tau. Mereka tidak memikirkan bahaya yang akan menghancurkan akal dan moral hidup manusia. Sebab tu kita nak sebut arak panggilan Allahu Akbar. Allah SWT sebut terang-terang pengharaman arak dalam Quran. Ayat pengharaman arak ni, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Innama yuridukumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Allah sebut sesungguhnya orang-orang yang terlibat dengan arak, orang yang terlibat dengan judi ni, apabila mereka terlibat dengan benda ni, dia akan menyebabkan permusuhan. Orang minum arak, dia akan berkeling. Orang hak main judi, dia akan berkeling dengan anak dia, dengan bini dia akan berkeling. Wa yasuddakum an dzikrillah. Orang yang minum arak, orang yang main judi, otomatik lupa pada Tuhan. Wa anis salah. Hak judi minum arak, dia tak sembahyang. Dia kata, "Fahal antum muntahun?" Kenapa tak mau tinggal benda-benda ni? Walaupun masyarakat tahu keburukan arak, tapi pakat buat juga pergelan, bagi juga lesen. Ni kerajaan lah, kita kata kat kerajaan dulu lah. Nah, dia bagi juga lesen dia. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang pernah tanya dia, "Lima lam tashribul khamr?" Hai Abu Bakar, kenapa kamu zaman jahiliah, zaman Islam, zaman jahiliah ni kenapa tak pernah minum arak? Antara dia seorang, kata silap saya, lagi seorang Allah SWT. Kau tahu seorang sahabat ini, Sa'ad Abi Waqqas lah, ke Abu Ubaidah Al-Jarrah, di antara sahabat yang tak pernah menyentuh arak. Sayyidina Umar, Allah, bukan dekat minum pakai cawan je lah. Sayyidina Umar pakai tepayan. Sebab itu waktu turun pengharaman ayat arak, dia ambil kayu lah, bukan kayu goh lah, kayu lah. Dia ambil kayu, dia rembas habis tempayan. Bila turun ayat pengharaman arak, tapi Sayyidina Umar minum arak, Sayyidina Osman minum arak. Itu yang keluar hadis,
Sayyidina Osman semayang baca merata habis. Turun ayat Quran selepas itu, jangan minum arak wa antum sukara wa la taqrabus salah. Jangan kamu hampiri semayang wa antum sukara, masa kamu tengah mabuk tu. Sayyidina Osman jadi itu imam ketiga. Tapi Sayyidina Abu Bakar tak minum. Bila ditanya kenapa, tengok dia kata apa? Kuntu asuni muru'ati wa aradi. Aku tak minum arak, aku duk jaga. Yang pertama sekali muru'ah, maruah aku. Yang kedua wa aradi, akal aku ni. Fa innal khamra, sesungguhnya arak ni dia akan merosakkan maruah dan merosakkan akal. Tak minum boleh sudah mana? Masyarakat Arab pun reti dia tu kan. Orang Melayu reti arak tu, tapi bagi juga lesen. Faham tu? Kita dulu kan tak semuanya ya. Semuanya ya, lagu tu dah pun. Kau sebut dulu ada di Semuanya ya ni lah. Tu dekat dengan flyover nak pergi ke Tol Sungai Nyok tu. Ada sebelah kiri tu, dah tak ada arah. Lah ada di Selangor. Orang nak dengar benda dia kata kerajaan Selangor tak tutup kan? Kata kerajaan Pakatan Rakyat lah. Yang tu kerajaan persekutuan minyak ni. Sopa macam minyak. Adakah atau kau cerdik kata? Kalau siapa kerajaan Pakatan Rakyat dah pegang tak turun minyak? Dia kata ni dah pegang Kelantan, dah pegang apa? Pulau Pinang, dah pegang Selangor. Dia kata turunlah minyak di negeri-negeri hak dulu. Allah, dia jahil duduk tangga. Faham? Orang bin Zubair pernah sebut sekalian, jadi ambil pengajaran kata-kata ni. Dia kata orang yang paling hina adalah orang yang bodoh. Tak maaf bila nak sebut perkataan ni. Orang yang bodoh. Sama ada dia jahil, bodoh tentang hal dunia ataupun akhirat. Orang yang bodoh, hina. Tetapi manusia yang paling hina lagi adalah orang tua yang bodoh. Jangan marah dia lah. Tapi ni kata-kata Allah bin Zubair. Tak tengok baru ni hak pakcik tu minyak naik. Macam ustaz duduk sedar. Hak dia kata dia pergi di Kelantan. Dia kata dia pergi buah minyak. Sebelum minyak naik dia buah RM10. Minyak naik 2 kupang pun dia buah RM10 juga. Sama. Tu yang kata bodoh. Faham? Jahil lah kalau sedap bahasa sikit jahil. Sedap lagi tak buat cerdik. Ini dengan keham je lah. Tak boleh lah. Minta maaf je lah. Sebab keadaan ni. Sebab tu sama-sama kena peringat. Benda-benda macam ni. Yang ni milik siapa Ustaz? Kerajaan Persekutuan. Arak tu pun kasbut tu Kerajaan Persekutuan punya. Lesen diberi oleh mereka. Jadi nak tarik lesen, mereka saja boleh tarik. Mereka nak tarik tak Ustaz? Cuba kita tengok dia sebut di sini. Mereka hanya mahu menentukan keuntungan dari cukai sahaja. Mereka takkan tarik sebab dah dapat cukai daripada penjualan arak tersebut. Tu yang Allah tak tutup je lah. Rokok, minta maaf je lah. Rokok. Pasal rokok dia kiaskan hukum dia sama dengan arak. Haram dia tu dia kiaskan daripada arak. Rokok hari ni kita pelekat merata kan. Rokok membahayakan kesihatan. Orang yang menghidu asap rokok lebih bahaya daripada yang menghisap. Merata pelekat. Fatwa pelekat merata. Kau ni kata haram, kau ni kata haram, jumhur ulama kata haram. Jadi siapa jual kan? Kalau tak setuju sekalian, tengok belanjawan 2014 ni. Antara pengumuman yang akan dibuat, cukai rokok dinaikkan. Boleh faham betul lah. Siapa tak stop? Faham kan? Sebab apa Ustaz? Mudah saja. Sebab bila cukai dinaikkan, pendapatan untuk kerajaan akan bertambah. Tu. Orang tetap akan beli rokok lah macam ni. Lah RM10 sekotak orang beli. Kalau naik RM12 sekotak apa orang beli. Jadi cukai pada kerajaan akan bertambah. Jadi kerajaan kuih kaya. Bolehlah nak bayar gaji menteri seorang RM55,000. Bolehlah. Bukan menteri di Malaysia ni, menteri di Afrika. Jangan lelang saja RM55,000 sekalian. Lepas tu setahun boleh buat pergi berjalan keluar negara, dapat lagi elang RM40,000. Buat masjid kerakyat sampai RM400,000. Ada apa benda lagi boleh buat RM50,000. Kalau tak pakai duit tu boleh claim balik, dapat sedap. Elektrik free, minyak free, air free, telefon. Jenuh lah. Dia banyak guna duit tu. Dia cukai. Faham ni? Mana pun macam marah kat saya. Faham orang? InsyaAllah mudah-mudahan. Baik. Agar dihalalkan, maka mereka bertindak iaitu dengan cara merubah nama sehingga dapat mengelabui masyarakat atau dengan cara lain dengan tujuan untuk menghancurkan bangsa itu sendiri. Dah nak bagi masyarakat terima arak ni juga Ustaz, tukar nama. Tak boleh nama arak pun nama lain. Boleh faham sekalian no? Memang ada dalam masyarakat kita ni.
Begitu juga perzinaan, maharajalela dalam masyarakat. Masyarakat tidak memandang zina sebagai perbuatan yang haram. Bahkan ada di antara mereka yang menjadikan zina itu sebagai sumber income. Allahu Akbar. Jadi GRO. Oh, nak jadi GRO. Sebulan boleh berapa ratus je. Minta maaf sekali tu. Perzinaan sekarang sekali sampai satu tahap kita rasa agak menakutkan sekali. Baru ni seorang budak di Ketanduan. Kawan saya cerita sekali, dapat hadiah daripada boyfriend dia. Di Ketanduan, boyfriend dia bagi tu apa? Pregnant test. Test mengandung. Power dia bagi hadiah tu pada dia. Perempuan ni di Ketanduan. Tulis dekat dalam kad tu. Balik cek tengok takut mengandung. Waktu bersedih dia, hari lahir dia bagilah power bagi test mengandung. Aduh, tak serabut dia. Kalau dia sampai satu tahap, ngeri dia, ngeri. Allah Akbar. Yang banyak rosak ni sekarang siapa Ustaz? Orang Melayu kita ni. Cukup banyak. Yang anak dara, anak peranak, minta maaf silap, kita bukan nak cerca, sekadar ambil pengajaran silap. Hari ni keluar dalam paper di Muar, Johor. Saya bukan nak kutuk silap, tapi kita nak ambil pengajaran dia silap. Ayah-ayah kalau dengar cerita ni pun, dengar berita ni pun, ayah-ayah pun akan fikir seumpama macam saya fikir. Budak lelaki umur 18, budak perempuan umur 16 aksiden semalam pukul 11 lebih. Kejaran dalam paper keluar silap di Muar, Johor. Depa nak bertunang hujung tahun ni. Tapi bila kita baca balik paper tu sekalian, lelaki tu nak hantar perempuan tu balik pukul 11. Kita baca malam-malam jalan di mana? Umur 18, 16 aja lah. 18 lelaki, 16 perempuan. Aksiden, dua-dua meninggal dunia. Dia tulis dalam surat khabar, nak bertunang hujung tahun ni. Tak apalah, nak bertunang tu tak apa. Tapi yang keluar balik malam pukul 11 tu di mana? Allah. Kemudian Ustaz, meninggal dunia dalam keadaan kalau naik motor kan takkan duduk. Duduk mestilah rapat-rapat. Meninggal Allah. Kita bukan nak cara tajuk apa. Syekh Hadi Jumaah pernah buka dengan satu kata-kata silap. Apabila kamu melihat seseorang itu mati dalam keadaan baik, ketahuilah masa hidup dia baik. Tapi kalau masa mati dia nampak benda tak apa cantik, jadi benda tak apa cantik, ditakuti. Masa hidup dia pun naknya tak apa cantik. Jadi kita takut. Ini kita takut. Kalau dia tu orang baik Ustaz, Allah akan bagi dia matilah keadaan baik. Ingat sahabat kita tu siap mati baik. Pasal hidup dia pun baik juga. Makcik di Pala Bukit yang saya cerita kuliah subuh baru ni, hak meninggal dunia hari lepas mayang subuh, tengah baca Quran, ada yang tengah baca Quran, ada wudu, hari Jumaat, bulan Ramadan, hari nuzul Quran. Masa hidup dia baik. Saya mengajak baru ni, saya tanya makcik-makcik tu, mengajak tajuk surah Al-Mulk, surah Tabar. Saya tanya, suruh makcik-makcik ni buat setiap hari. Saya tanya dekat anak dia, hadut ngaji tu, mak kamu masa hidup duk buat tak surah Al-Mulk ni? Duk baca tak setiap malam? Tengok dia jawab apa salah. Tak pernah tinggal ke? Tak pernah tinggal. Aduh. Bila mati dia dalam keadaan baik, masa hidup dia baik juga. Ingat arwah Ustaz Fadil meninggal dunia dalam keadaan awal ikut jenazah dia berjalan. Waktu hari kebumian dia, berapa ramai orang pergi melawat jenazah dia, berapa ramai semayang mayat dia. Itu tanda orang itu masa hidupnya baik. Tapi hak baru ni kita tengok, bukan kita nak cercah kan, tapi keadaan meninggal dunia tu nampak kan tak apa cantik. Mudah-mudahan dia sempat bertaubat. Tapi keadaan dia meninggal dunia nampak tak apa cantik sikit lah. Tak apa sekali, ambil pengajaran. Cerita macam ni, allazi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum. Aku buat mati, aku buat hidup, aku nak test manusia ada-ada ni. Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang nak ulun, memperbaiki, memperelokkan amalannya. Lepas tu baca sekali, ambil pengajaran. Baca ambil pengajaran. Boleh faham cakap tu sekali? Understand? Okay, clear. Baik, terima. Tidak tak baca tak habis ni. Perzinaan di sini bukan sahaja bersifat pelacuran. Nah, tanda akhir zaman ni. Tapi dapat juga bererti hal-hal atau gambar yang dapat merangsang nafsu, yang dapat menjurus kepada perbuatan zina. Yang tu pun zina juga. Bukan setakat pelacuran je lah tu. Duk lekat gambar bogel, gambar separuh bogel, gambar seksi, gambar anak dara, gambar orang perempuan pelekat. Sampai kita duk tengok sekali lagi tu. Tu pun dikira zina kan. Ayah balik lagi buka dalam kitab kita duk ngaji kuliah subuh tu. Buka bab belakang, bab menjaga mata orang. Ada satu hadis Nabi SAW, Nabi sebut zina mata adalah dengan melihat benda-benda muka maksiat.
Itu dipanggil zina mata. Zina dengan telinga, mendengar benda-benda lucah. Zina dengan mulut, duk cakap benda-benda pelik. Yang ni yang ramai kita duk buat ni. Duk melawak pelik-pelik. Duk gurau dengan kawan, tu lambat, barang tak naik. Bahasa dia. Duk melawak benda-benda lucah, dia panggil zina dengan mulut. Zina dengan kepala Ustaz ataupun zina dengan hati Ustaz, duk perangan. Aku kalau dapat Siti Nurhaliza kat aku. Tu dia panggil zina dengan hati tu. Aku kalau ni love, dia berangan tu zina dengan hati tu. Dan Nabi sebut kesemuanya itu akan dibenarkan dengan kemaluannya. Lain kali kemuncak zina Ustaz, hak kemaluan. Tapi hari ni berjalan tak upaya buat merata ada gemak pelik ni. Faham ke lah? Buka TV kenyah, buka majalah kenyah. Tu billboard kenyah. Padahal nak iklan racun serangga, dia pun anak darah tu pakai seksi je. Kita bukan nak tengok racun, kita tengok anak darah. Dulu jalan nak pergi juru je lah. Saya sempat perhati je lah. Dia pergi mengajak belah sana je. Perhati kan, dia pun gambar orang perempuan, gambar manjang bawah dia tu. Dia pun gambar anak darah, pakai skirt tu je lah, duduk melangkah. Kira kalau lalu tu mesti jeling. Ustaz pun jeling, yang tu tak tahan. Duduk lalu 3-4 kali, duduk sambil duduk maki, duduk tengok lah. Akhirnya sekalian dia pun buang gambar. Alhamdulillah. Lalu ni dia pun buang gambar lain lah. Selamat je lah. Tak payah tu, itu manusia terus. Tengok kemas macam ni je lah. Tak lebih. Ayah-ayah yang ada depan saya ni semua hebat-hebat, kuat-kuat dah bah. Saya menegur tuan-tuan lah, saya tak kuat. Saya cukup tak kuat je lah. Sebab nampak anak darah, tak kuat. Abang tuan-tuan. Sebab tu daripada duduk tengok benda pelik-pelik ni lah, biar menikah ni pula. Lagi je lah. Tunggu lah, dia abang tuan-tuan, dia tak kuat lah. Sebab tu kalau ibu-ibu nak main tanya kan, nak main duduk dekat, duduk lah je Johor je lah, tenang. Duduk dekat-dekat, susah hati je. Saya tak seperti ayah-ayah semua kuat. Tak apa, Alhamdulillah tengok anak darah pun boleh pejam mata lagi. Saya tak boleh. Nak depan di kuartal 192 ni semua kuat. Kuat, okey. Habib Ali Jufri pernah sebut juga di acara punca kita tak boleh buat ibadah macam ni lah. Yang ni tengok maksiat, ibadah kita tak boleh buat. Kalau boleh buat pun, dia tak boleh buat banyak. Kalau boleh buat banyak pun, dia tak khusyuk. Tu punca ni. Tapi nak buat macam mana? Keliling kita hari ni lah, kenyah macam ni. Kalau rasa susah hati, malam esok. Pasal malam dia semua ni je lah. Tepuk dia lah. Kepiah pun lipat pun okey. Tunggu. Pasal malam kan? Allah menakutkan. Sebab tu sama-sama ambil pengajaran je lah. Itu pun dikira zina. Tolong hati-hati. Hari ini kalau dapat kita lihat bagaimana Maharaja Lelanya gambar-gambar porno, gambar lucah banyak dalam filem, banyak kalender, ada iklan pun ada. Bahkan ada dengan cara yang lebih halus, iaitu dengan alasan seni, diadakan pertandingan racun cantik dan sebagainya. Nampak? Tu pun satu juga daripada unsur perzinaan. Tu yang hari tu pakat kalut tak bagi masuk racun cantik, pakat marah. Dan ingat bekas mufti Selangor dulu, almarhum Ustaz Ishak Baru, Al-Fadhil Ustaz Ishak Baru, dia kena buang pasal kes racun cantik je lah. Tapi masyarakat kita pun masuk racun cantik, hak muda-muda perempuan masuk jengit. Itu pun satu juga daripada unsur perzinaan. Hari ini berlambak, kenyah. Nabi kata bila kamu nampak, itu tanda kiamat. Baik, kesemuanya ini dapat kita saksikan dalam kehidupan dewasa ini. Allahu Akbar. Begitu juga alat muzik Maharaja Lela dalam masyarakat. Mereka menganggap halal segala macam muzik tanpa meneliti jenis muzik yang dapat membangkitkan nafsu berahi yang menjurus kepada pergaulan bebas. Hari ini muzik semua pakai, semua guna. Tu yang jemput saya main Penang. Are you ready for saya? Yes. Dia je lah, 3 kali tanya semua yes. Are you ready for VN? No. 3 kali juga tanya, 3 boleh no. Dia je lah, jemput main. Tadi saya duduk mengajak daripada rakyat Sebarang Jaya, tajuk konsert je lah. Kita bercakap tentang masalah konsert, kita sebut selesai saja konsert, selalunya MPSP akan jumpa lah. Bukan jumpa kondom. Buat dipilah di padang mana pun, padang kota ke apa sekalian dulu, buatlah di padang mana sekalipun,
Buat malam tu, esok tengok dia buat kondom. Tak kena lagi. Kalau lah majlis tersebut tu nak menunjukkan kata apa, konsert tersebut konsert maksiat, sebab tu jadi plek-plek gitu. Kalau lah panggil penyanyi yang duduk atas pentas duduk nyanyi ya Hanana ya Hanana, agak-agak dia buat tak kondom bagi duduk kan. Contoh ya, bahasa mudah dah kan, panggil nasyid berqasidah baca burdah lagi lah. Esok agak-agak pergi nak jumpa ke benda-benda plek-plek gitu. Tak ada lagi lah. Melainkan kalau konsert yang berbentuk maksiat akan ada jenis macam ni. Hak lelaki perempuan ya ni ambil lighter hayun betul kan. Oh lu yang kan hayun tu. Saya pun teringin kan. Kan kau buka lighter tu hayun pelan-pelan kan. Ambul. Konsert maksiat akan ada gambaran seumpama ni. Mereka memandang semua itu dengan dalil seni. Dia kata tu semua seni. Kan? Faham ke tak? Barunya kita ada Metallica nak main kan? Bakang-bakang tak main. Cuba kalau tak bakang ni. Dulu nak jemput artis apa tak, Haji Adam Lambert daripada UK. Dia gay. Jantan nikah sama jantan ni. Kalau tak bakang pula masuk. Dulu Scorpion masuk orang nampak je. Kenjah orang tak semayang, pergi dengar Scorpion. Kita jadi lah kan. Sebab je nak ada. Itulah masyarakat, itulah kerajaan yang ada hari ni. Buat je. Dapat kita lihat bagaimana pengaruh muzik seperti disco, rock, break dance, betul ke sebutannya? Bukan break dance ni, break dance. Serta muzik Hawaiian. Hawaiian tu muzik Hawaii. Ada gelik apa? Gede-gede duduk. Wah. Itulah muzik Hawaii tu lah. Jenis tarian Hawaii tu sekalian. Yang sejenisnya yang mempengaruhi jiwa dan tingkah laku manusia. Dapat kita tengok hari ini cukup banyak. Muzik disco dapat menimbulkan gerak nafsu berahi yang menjurus kepada pergaulan bebas, isap ganja, morfin lah, dan sebagainya. Ternyata banyaknya dipengaruhi oleh muzik-muzik ala disco. Sebab tu kita tengok sekarang pi disco macam-macam 1001 benda ada. Dengan pil ecstasy-nya, pil kuda-nya, pil macam-macam benda ada. Banyak kat disco ya. Masjid saya tak pernah jumpa lagi lah setakat ni. Ada kat tak main kuliah, habis kuliah 2 orang tu dulu. No. Buat kuat. Tak ada lagi lah. Tapi kalau pergi disco, Allah, itu tanda kiamat dekat dia. Dia kata berbeza. Muzik ni dia kata boleh dengar. Berbeza kalau kita mendengar muzik seperti Mars. Muzik apa ni Ustaz? Saya dibandingkan dengan pengaruh muzik disco, dia kata ada beza. Muzik Mars ni akan mempengaruhi semangat patriotisme ataupun semangat juang. Lagu-lagu hak jenis yang menanggitkan semangat juang, yang tu kalau dengar tak ada masalah. Ayah duk dengar lagu negaraku. Lagu negaraku naik semangat lagi. Saya pernah dengar lagu negaraku, saya menitih air mata saya sekali. Waktu mula-mula mereka buat Blackout 505. Pakat nyanyi ramai-ramai lagu negaraku sekalian. Kita dengar suasana nyanyi lagu negaraku tu, kita sebab yang menyanyikan lagu negaraku tu orang-orang yang sayang pada negara. Masa start mula-mula buat himpunan Blackout, pakat nyanyi ramai-ramai, kita dengar nyanyian tu yang kita rasa Allah. Sebab nyanyian tersebut kita rasa seolah mereka menyanyi dalam keadaan kita tak ada apa. Memang rasa sungguh mereka sayang pada negara dan tak mahu negara ini dirosakkan oleh orang yang tak sepatutnya. Nyanyi tu kita rasa mereka punya feel Allahu Akbar. Hak tu je kali kita masih teriak lah. Bukan teriak budak lah, mitih lah, ayak mata lah. Pasal kita tengok orang sayang pada negara nyanyi lagu tersebut. Allahu Akbar. Lagu macam tu boleh dengar, tak ada masalah. Okay. Ataupun lagu ni apa? Senangnya dalam hati. Ini biasa. Lagu-lagu macam tu pun tak ada masalah. Kena ikut lagu pun. Allahu Akbar, mampu banyak amalan ni. Baik. Jadi tanda yang pertama yang kita tengok sama-sama sekalian malam ni, Arab halal ada, zina ada, pakaian sutra ada, alat-alat muzik ada. Mudah-mudahan sama-sama ambil pengajaran. Tajuk yang kedua sekalian kita berhenti sebentar. Banyak benda kita nak sebut ni. Yang pertama, ayah di sini ada tak yang kerja sebagai amil zakat fitrah? Ada yang bertugas sebagai amil zakat fitrah? Ataupun sebelum ni dah bertugas kemudian tak disambung kontrak, ataupun lepas ni ditakdirkan Allah jadi amil zakat fitrah. Saya nak minta satu benda tolong ringan. Siapa yang jadi amil zakat fitrah, kita minta waktu orang main banyak zakat tu, kadang-kadang pembayar ni dia berhati, dia banyak lebih. Zakat fitrah RM7, dia bayar 10. Kita nak bagi-bagi, dia kata tak payahlah, sedekah. Ada tak dapat?
keadaannya nak. Okey, kita nak minta siapa yang bertugas sebagai amil duit hak sedekah tu dia tak boleh ambil lah. Dia tak boleh ambil lah. Walaupun kawan tu kata sedekah abang Pak Haji lah, tak boleh ambil. Siapa yang dah ambil, kita cadangkan, buat ulang balik duit tu, ganti balik, sama ada pergi bagi ke pusat zakat. Abang kata ni duit orang sedekah, dia akan masuk ke item sedekah, ataupun pun dia tabung masjid Sungai Dua. Yang kita tak mau, makan duit tu, tak boleh. Cuba ambil dah nampak tu. Nabi SAW tugaskan Ibnu Lutbiyah, seorang lelaki untuk kutip zakat. Dia jumpa Nabi SAW balik, kemudian dia kata, ya Rasulullah, hadza laka, ni duit zakat untuk kamu. Ni. Wa hadza li, yang ni aku punya. Dia ni, mereka bagi sedekah, mereka bagi hadiah pada aku. Nabi SAW naik atas mimbar, sebut pada sahabat ramai-ramai yang silap. Adakah patut orang yang aku bagi tugas untuk kutip zakat, dia datang kepada aku, dia bagi tahu, ini untuk kamu dan ini untuk aku, orang bagi hadiah pada aku. Patutkah dia bercakap macam tu dalam keadaan aku bayar upah kepada beliau? Nabi sebut, adakah seseorang yang apabila dia berada di rumah mak dia ataupun rumah ayah dia, ada tak orang nak bagi hadiah pada dia? Maksud dia di sini sekalian, kalau hamba Allah duduk di rumah, orang jenis duk bagi hadiah pada dia. Jadi kalau dia bekerja, orang bagi hadiah juga, biasa benda tu. Tapi kalau dia duduk di rumah, orang tak bagi hadiah apa. Tapi waktu dia buat kerja, orang bagi hadiah. Hadiah tu salah. Ini hadis sahih. Sebab tu kita nak minta sekalian, yang mana ambil, buat ulang balik. Agak-agak berapa, bayar balik. Jangan makan sekalian. Saya banyak satu masjid baru ni, habis cerita benda ni, ada seorang pakcik mai. Dia kata, Ustaz ni, terima kasih Ustaz bagi tahu. Pakcik 8 tahun dah Ustaz kerja ambil zakat fitrah ni. 8 tahun dah pakcik ambil. Dia kata dah orang kata bagi. Orang bagi ke pakcik, pakcik kata ni habuan masjid ke habuan saya? Pembayar kata habuan pakcik lah. Jadi saya ambil Ustaz ni. Tak boleh jalan. Habis tu dia tanya saya, habis tu nampak macam mana? Saya kata, agak-agak berapa jumlah ambil 8 tahun tu? Dia kata 1000 dah Ustaz ni. Saya kata tarik 1000 tu, buhlah tabung masjid ni. Kalau rasa tak cukup duit, tak apa, bayar angsuran. Tapi habis jumlah RM1000. Dia kata duit ada Ustaz? Ada, pergi ambil, buh habis. Dia kata terima kasih Ustaz, nak saya tak tahu. Lepas tu kita nak minta yang mana terlibat dengan zakat, yang mana terlibat amil zakat ni lah, hati-hati dah juga. Sama juga yang bekerja makan gaji. Kalau yang bagi hadiah tu majikan kita, pejabat kita, syarikat kita, silakan ambil. Tapi kalau orang luar yang ada urusan dengan syarikat kita, jangan ambil. Saya kerja pejabat zakat tadi lah. Dulu saya kerja tempat Ustaz Rosdan. Ni pakai jaga pakaian seragam sekolah. Sama juga begitu lah. Kita deal dengan pembekal, kita dapat kasut, contoh dia. Ni contoh jalan lah. Kita dapat kasut begitu lah. Kadang pembekal kasut tu bagi hadiah pada kita. Pasal kita ambil daripada dia. Kita order kasut daripada dia, dia hantar kasut pada kita, dan dia bagi hadiah habuan kita. Tumpuh dia, saya pernah dapat. Tapi bukan kasut lah. Tapi ada benda dia pernah bagi, dia suruh duit. Saya kata minta maaf nak, saya tak boleh ambil dia. Dia tak ambil Ustaz ni, bukan rasuah ni, hadiah. Saya kata sorry lah, saya tak ambil. Bila kita tanya orang lah, rupanya benda tersebut biasa. Mana-mana tempat pun biasa lah. Sebab tu kita nak minta yang mana bekerja makan gaji, jangan makan duit ni. Siapa juga jadi amil zakat, jangan ambil duit lebih. Understand? Dia main banyak zakat, dia bagi kurang. Okey, dia main banyak zakat, kalau dia bagi kurang, jangan bagi resit. Kalau bagi resit, short duit kita. Habis tu Ustaz, dia bayar RM6 je Ustaz. Ambil RM6 tu sekalian. Dia orang miskin, dia bayar zakat fitrah RM3 pun kita terima. Kalau dia bagi RM3, ambil RM3 tu. Kemudian duit tu nak buh di mana Ustaz? Bagi kepada fakir miskin yang ada dalam Qaryah Sungai Dua ni. Jadi selesai zakat fitrah dia. Kalau kita tarik bagi resit juga memang short. Pasal pejabat zakat dia kira berdasarkan resit tu. Kalau 50 resit, automatik kena ada 350. Allahu Akbar. Kalau amil tu jenis bagus macam tu tak kelar. Tapi satu lah 1000. Tapi hak satu tu ada di Sungai Dua insya-Allah. Tenang insya-Allah. Yang mana dah buat macam tu alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah ganjarkan ganjarannya banyak kepada orang yang berpeluang duit dia tambah untuk zakat fitrah orang lain.
Boleh no? InsyaAllah mudah-mudahan. Ya, ada soalan lain nak tanya? Tak ada soalan. Baik, selesai. Satu. Yang kedua, ya buku sekalian. Ni nak habis dah ni. Kita nak bicara tentang orang yang sabar. Kita nak kenal sahabat kita, isteri kita, suami kita, adik-beradik kita, sabar tak sabar maksudlah. Kita tengok empat-empat. Ayah nak tengok ni, hak main semayang ni, hak main mengaji, tengok ustaz hak cakap ni. Dia cakap, ustaz, kita kena sabar. Orang sabar Allah janji pahala tak terbilang. Kita tengok ke main. Nak tahu dia sabar, beramal tak beramal dengan kesabaran dia tu, tengok empat-empat. Yang pertama silat, tengok waktu marah. Waktu marah baru kita tahu orang tu sebenarnya sabar tak sabar, beramal tak beramal dengan ajaran Islam hak dia mengaji tu. Kalau time baik, kita tengok dia cakap, oh, kita ni kalau kena marah kita kena sabar, kita tak boleh mengamuk. Tengok time dia marah dia kata apa. Kalau time marah dia kata tak apalah, aku sabarlah, bagus dia. Tapi kalau time marah dia keluar habis semua perkataan, semua jenis binatang disebut tu lah. Tak ada apa. Makna dia cakap sajalah, bunyi kemai, tak ada apa. Satu. Yang kedua, nak kenal orang tu baik tak baik, dia sabar tak sabar, dia beramal tak beramal dengan ajaran Islam. Masalah sabar ni mesti kan. Yang kedua, tengok waktu dia sedih. Time dia salah semua jadi. Tapi tengok time dia sedih, dia kata apa. Time dia sihat, time dia okey, Ustaz, dia sebut kita kalau orang cok masuk rumah kita, rumah terbakar apa, kita kena sabar, buat je nama ujian Tuhan. Tengok waktu rumah dia pula terbakar. Kalau dia bercakap, tak apalah, ujian untuk aku. Main. Tapi kalau waktu terbakar, itulah apa, tak tutup Swiss. Kan? Marah perempuan, kau ni tak kena, kau ni tak kena, kau ni tak kena. Buah pun main lambat. Kalau main, dia duduk marah semua orang, tak ada guna. Boleh faham ke lah? Yang ketiga, waktu sakit, baru kita tahu. Waktu sihat, semua cakap pandai. Kita kalau sakit, ni ujian Allah. Nak sabar. Tengok time dia sakit. Ada seorang pakcik di tak berapa tu, berhenti pukul 9 kali mana. Sikit je lah. Pasal main 11 kali. Ada seorang pakcik dia lock jawi je lah. Sikit je, 5 minit kan. Dia lock jawi. Dia kena go 3 tahun. 3 tahun kena go. Saya pergi mengajak baru ni, dia main habis semayang asar, dia main duduk sebelah. Dia kata, Ustaz, minta maaf, lama tak main kuliah Ustaz. Go. Duduk sakit, tak boleh nak main. Ni baru sembuh. Dia kata, Ustaz, duduk sakit go ni Ustaz, merata cari ubat. Merata cari ubat, mulut pun sama naik. Duduk meratus. Pasal lah aku kena kau, pasal boleh tak kena, orang tak semayang tak kena pun, aku semayang kena. Macam-macam dia cakap. Dalam keadaan duduk cakap meratus dari sekali, merata tempat cari ubat. Akhirnya sampai ke Terengganu cari ubat. Dia kata satu klinik bagus untuk sakit kau, dia pergi ke sana. Masa duduk dalam klinik, Allah hantar seorang manusia tengok pakcik ni. Pakcik duduk sambil meratus dalam klinik kan silah. Pakcik tu main tanya, pakcik ni pasal apa ni? Duduk tengok sakit, duduk meratus teruk sangat ni pasal apa? Dia kata, pakcik kena apa? Berapa tahun dah pakcik kena? Dia kata, 3 tahun dah pakcik duduk kena kau ni. Tak larat pakai ubat dah, cari ubat macam-macam dah. Pakcik umur berapa? Lelaki ni tanya, pakcik umur berapa? 53. Dia kata, pakcik, Allah dah bagi pakcik sihat 50 tahun dah. Allah bagi pakcik sakit kena kok ni baru 3 tahun. Ataupun kita terjemah macam ni, pakcik tu sakit kok ni 3 tahun. 50 tahun dah Allah bagi pakcik sihat. Yang pakcik merungut ni pasal apa? Tu ayat dia kata. Yang pakcik merungut ni pasal apa? Allah bagi sihat lama dah. Baru 3 tahun kena kok ni. Duduk merungut tok-tok ni pasal apa? Dia kata, Ustaz, kena dalam klinik tu Ustaz. Hari tu hari last saya merungut Ustaz. Balik pada klinik tak merungut dah. Dia kata balik pergi Long Jawi tu, jalan pergi Pantai Merdeka tu, balik tu di kampung Ustaz, makan ubat macam tu ya Ustaz. Kadang makan, kadang dah pantang pun dah Ustaz. Sembuh macam tu je. Dia kata, Ustaz, rupanya Tuhan nak test saya, nak tengok sabar ke tak Ustaz. Lepas tu ambil pengajaran tu lah. Kita yang ada di sini baru 2-3 tahun kena ciman ni. Allah bagi sihat lama. Lama. Anak kita setahun 2 tahun tengok dia buat perangai ni Ustaz. Allah bagi dia taat perintah kita lama. Allah nak buat apa Ustaz? Allah nak suruh kita sabar Ustaz. Lama dah bini kita taat pada kita silat. Baru setahun 2 ni dia buat perangai kat kita. Tengok dah. Tengok dah. Sabar.
bunyi. Boleh faham ke tak? 3. Yang keempat, waktu miskin. Miskin, papa, susah. Makna yang sama lah. Masa tu baru kita tahu orang tu sabar tak sabar, beramal tak beramal dengan ajaran Islam. Jadi kalau boleh berfilan, kita nak kenal seseorang manusia, tengok 4 tempat ni, baru kita tahu. Boleh tengok no? Ni pun kita tengok jam pukul 9, tengok semua pakai duk marah lah, tapi muka senyum yang boleh. Dia tak okey. Boleh tengok no? Selesai. Yang terakhir, 2 minggu lepas hujan lebat. Pasal hujan lebat kan, ada sampai satu hari tu, hari Rabu, daripada pagi sampai ke malam hujan. Kita nak minta tolong siapa yang mulut dah terlajak. Siapa yang mulut dia dah terlajak, kita nak minta taubat balik, istighfar balik, minta ampun balik. Lepas ni azam jangan buat dah. Had jenis mulut dia cakap hujan tak dah. Yang jenis tu. Seolah-olah percakapan ni Ustaz, dia duk petikai hujan turun tu. Dia tak puas hati hujan turun tu. Kita nak minta siapa yang dah tak puas hati, siapa yang marah baru ni, siapa yang petikai baru ni, merungut banyak, nak minta bertaubat balik. Sebab ada 3 benda sekalian. Lawak tak boleh, buat main tak boleh, tak puas hati tak boleh, merungut tak boleh, duk rasa geram tak boleh. 3 benda ni tak boleh buat. Betul. Kena jaga sungguh-sungguh. Yang pertama sekali, Allah. Tak boleh merungut, tak boleh kata apa, tak boleh marah, tak boleh apa. Hujan turun, ketentuan Allah. Kita tak ada hak untuk merungut. Kemarau panjang, kita tak ada hak untuk mengut. Setakat nak bagi tahu tak apa. Hujan. Minggu lepas hujan tahu. Daripada pagi sampai ke malam, bagi tahu tak apa. Tak boleh hati, tak boleh. Dapat anak perempuan semua berderet, tak boleh mulut dia cakap, aku dapat perempuan semua. Oh, tak ada. Tak boleh. Pasal apa Ustaz? Pasal jatuh ketentuan Tuhan. Kita tak ada hak untuk komen. Anak dara tu umur 40 tak menikah, kita tak ada hak untuk komen. Pasal jodoh ketentuan milik Allah, bukan milik dia. Kita tak ada hak untuk komen. Pak lah, 3 benda ni tak boleh. Tak macam tanya Ustaz Syarilo. 3 benda ni dia kata tak boleh lah. Baru ni dia khutbah macam jenggot. Tajuk ni lah. Saya kit dengan benda tu je lah. Boleh faham ke lah no? Yang kedua, tak boleh merungut, tak boleh tikai, tak boleh kata orang, tak boleh condemn dan sebagainya. Nabi SAW. Sebab itu apa yang diajar oleh Nabi SAW, satu benda kita tak boleh komen. Tu yang saya duk sebut, isap jari tu jangan buat melawak. Dan duk habis makan pakai isap jari, nampak macam lapar. Tak boleh buat melawak benda tu. Pasal dia sunnah Nabi SAW. Ramai dia buat melawak. Orang perempuan pakai tutup habis, kita kata macam ninja lah. Tu sedangkan tu pakaian isteri-isteri Nabi SAW. Apa hak kita untuk condemn benda tersebut? Daging kambing kita nak sebut, daging yang tak ada kolesterol, daging kambing je lah. Sebab tu jangan kata daging kambing makan darah tinggi. Di mana ada kolesterol tu kan daging kambing? Orang putih dia 2 jam kita makan kambing darah tinggi. Sama macam ayak kacang soya. Orang putih suruh kita minum ayak kacang soya. Sedangkan dalam Islam tak digalakkan minum ayak kacang soya ni lah. Dia merosakkan organ peranakan orang lelaki-lelaki dan orang perempuan. Kalau kerak untuk minum. Kita semua pakai minum. Tambah perempuan hak mengandung, lagi kerak minum. Dia kata, anak saya putih. Dia kata, kalau ayah tu gelap, mak tu gelap, takkan nak keluar anak tu putih tu lah. Gelap pun tu lah. Jangan marah kan, pasal kasar lagi lah. Kalau boleh jangan minum sangat lah. Kurma bagus makan. Kismis bagus makan. Tapi jangan makan banyak-banyak. Apa yang menjadi ajaran Nabi SAW, pelan bulat-bulat. Jangan condemn, jangan kata apa. Tu Allah tu, hak hidup pergi sampailah. Hak dulu dia ni, tu kutuk janggut Nabi macam kambing tu. Sampailah, tak tahu taubat ke tak abang. Kalau dia bertaubat, Alhamdulillah. Tapi tak taubat, tanggunglah. Boleh faham ke lah? Ingat aku dah berapa? Zaman Nabi tak ada jilat. Tu hidup belok. InsyaAllah lah, mudah-mudahan dia bertaubat daripada tadi. Yang ketiga, tak boleh buat melawak Ustaz, Quran. Sebab itu tak boleh nak condemn sebarang apa yang ada dalam Quran. Hukum Quran lagi tak boleh condemn. Dia kata hudud tak sesuai. Tak boleh. Tak relevan. Tak boleh. Boleh faham kan? Hukum ni potong tangan nanti habis lah. Pakat tak ada tangan belakang. Tak boleh. Itu ramai buat melawak benda-benda macam ni. Ustaz, melawak benda-benda macam ni, hukum dia apa Ustaz? Kufur. Ataupun kita terjemah, orang yang melakukannya Ustaz, wal'iyadzubillah, dia akan menjadi, kalau tak bertempat, dia jadi kafir. Orang kafir, fidaril asfali minan nar, dia berdalam neraka, bawah atau tempat neraka. Sekali dengan orang munafik, sekali dengan Firaun, dengan Haman dan sebagainya.
Itu kita nak minta benda-benda macam ni ambil pengajaran dan peringat sama-sama jangan doang-doang. Boleh jalan insya-Allah. Oleh kerana jam pukul 9 nak kena mati dah. Mudah-mudahan sama-sama ambil pengajaran insya-Allah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk dalam diri saya sendiri. Saya mohon maaf terkasar bahasa tersalah kata. Siapa mai kuliah subuh hari itu kita bagi surah Maidah ayat 114. Siapa yang datang hari itu kita minta print keluar masing nak minta tolong perbanyakkan tak di atas tu sini. Jadi kawan-kawan kita pun dapat juga amalan rezeki makan takdir. Nah, siapa mai kuliah subuh itu kita bagi nak minta print banyak-banyak di atas tu. Surah Al-Maidah ayat 114. Amalkan 3 kali lepas sembahyang fardu. Insya-Allah mudah-mudahan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.